alamat kiamat dia pun. Lembu sulit. Empat apa? Oh, tak support. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني وهي القدرة والإرادة المتعلقان بجميع الممكنات والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات والحياة وهي لا تتعلق بشيء والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata, ihsan dia. Belah ihsan dia masih memberikan kesempatan pada kita ada atas alam ni, bumi ni. Alhamdulillah. Limpah kurnia dan ihsan dia semata-mata juga dapat kita Islam melalui Islamnya mak ayah kita. Tanpa ada sebarang kita usaha dapat nikmat Islam. Alhamdulillah. Dengan limpah kurnia dia juga dia beri kita ada kebolehan untuk taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga dia bukakan pintu hati kita untuk kita nak terus belajar memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia bukakan pintu hati kita kesedaran yang amat tinggi untuk ikut perintah ilahi dan kasih pada Nabi. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga diberikan kita kesihatan, kelapangan masa, kesempatan boleh hadir solat subuh berjemaah, berada pula majlis yang sangat mulia ini untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin, insya-Allah. Sambungan kita, kitab kita pakai terjemah yang Jawi ni 5. Jadi muka surat tak sama kalau tengok masing-masing punya cetakan kitab yang kita pakai lah. Di matan dia kata dia summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Asal terjemah kata dia kemudian wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat dinamakan dia sifat ma'ani. InsyaAllah kita nak sambung ni sebah angka ni sifat ke-7 ya. Pasal kita dah jumpa 6. Yang satu daripada ni antara istilah dipakai nafsiyah. Ada 5 daripada dia dipanggil salbiyah. Jadi kita nak sambung ni 7 lagi campur dengan 6 jadi 13. Selesai dengan 13 mengikut kaedah Abu Hasan Asy'ari. Kalau 20 nanti ada satu lagi jumpa selepas ni insya-Allah. Atas namanya dipanggil sifat ma'nawiyah. Jadi kita nak sambung ni atas namanya dipanggil sifatul ma'ani.
sifatul ma'ani. Itu yang dia kata wajib. Kemudian selepas pada itu 7 lagi sifat dinamakan atas nama grouping sifat ni dipanggil sifat ma'ani. Yang lepas 5 tu dipanggil sifat salbiyah. 7 tu sedia maklum kat kita, tak asing kalau kita biasa belajar. Kalau pelik pun tak biasa belajar, dengarlah. Itulah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Pertama kita ambil istilah sifat ma'ani ni sikit. Berbeza dengan yang lepas. Kita belajar atas nama sifat salbi, sifat salbiyah. Yang ni sifat ma'ani. Sifat salbiyah makna fokus besar dia, dialah satu kaedah, satu format disusun oleh ulama kita yang pakar dalam ilmu ni, supaya tak tergelincir kita faham bahas apa yang sepatutnya kita kena intiqad pada zat Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala zat dia semestinya bukan macam zat kita. Saya dia khalik, kita makhluk. Dia ilah. Selain pada Allah bukan ilah. Jadi ciri besar kita nak kena faham tu, antaranya faham makhluk, kenal makhluk. Makhluk dengan ciri makhluk. Allah tidak akan ada sifat makhluk. Paling besar sekali yang tak ada pada makhluk, yang sabit pada Allah Ta'ala. Dan dia adalah yang kedua setelah kita sabitkan wujud Allah. Maksud wujud, mesti wujud zat Allah. Tentulah yang tak dapat tidak kita kena bahas macam mana dia boleh wujud. Itu yang jumpa kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wahdaniyah. Yang 5 ni dia sebagai satu kayu ukur untuk jangan tersilap kita faham pada Allah Ta'ala. Khasnya dari sudut sabit zat, sabit sifat, dan tentulah di atas tak ada mampu kita, tak ada keupayaan kita nak mengenal hakikat zat dia, maka disebut oleh ulama sempadan-sempadan yang kita kena faham molek-molek, faham elok-elok, panjang nanti jumpa ke depan. Sekali lalu kita dah sebut, supaya ada agar tak salah faham kita tentang apa yang kita nak sabitkan. Allah ni sabit dia, wujud dia adalah wujud zat dia. Pasal zat dia tak akan ada siapa di kalangan kita ni boleh ada keupayaan untuk memikirkan zat dia. Bahkan atas kebolehan dan kelayakan, jangan kata kita nak memikir zat Allah Ta'ala, takkan ada keupayaan kita nak memikir keupayaan zat makhluk pun kita takkan ada. Kalau ada pun hanya pada sangkaan kita, kita kenal hakikat zat makhluk, tapi sebenarnya tak kenal pun kan. Hanya berdasarkan tanggapan, anggapan, sangkaan kuat. Lagipun dah lama dipakai rekaan orang macam ni, yang tu saja kita boleh mengenal keupayaan zat kita, siapa diri kita, zat kita. Macam mana pun kena kenal, supaya jangan campur aduk fahaman makhluk ni ke faham ketuhanan. Allah dah kata dia ilah, faham ada la ilaha illallah, mestilah takkan ada apa-apa pada dia ciri-ciri kekurangan. Khasnya tiada kekurangan dalam bab ketuhanan. Manakala makhluk pula, makhluk ni dah kata dia makhluk, takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Ada pelajaran panjang nanti jumpa insya-Allah. Bila makhluk takkan ada keupayaan untuk jadi ketuhanan sama sekali, tentulah segala apa yang ada pada makhluk ni menyalahi sama sekali daripada sifat ketuhanan. Allah kalau dia ada, hakiki ada sedia, ada yang kekal. Kita asal tak ada pun baru ada pun ada binasa. Jadi asal nak sebutnya, kita belajar yang lepas salbi ni untuk ada satu kayu ukur, jangan tersilap faham pada zat Allah Ta'ala. Dan fungsi dia menafikan, menidakkan, menyahkan
daripada Allah Ta'ala apa yang tak sepatutnya dipaham pada dia. Mustahil ada permulaan. Itu yang kidam. Jadi maksud daripada kidam baqa' mukhalafah lil hawadis qiyam bi nafsi wa daniyah ni, maksud dia ialah menidakkan perkara tak sepatutnya. Kidam, sedia. Apa maksud? Tak ada awal. Ni, yang tu mesti faham. Prinsip ilmu macam tu mesti erti. Kidam, baqa', terjemah kekal. Apa maksud kekal? Tak ada akhir. Saya suka jekah tu pasal nak ambil faham salbi je. Mahal tu sebenarnya faham tu. Duduk kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, menyalahi segala baharu. Apa maksudnya? Tak serupa dengan baharu. Dengan baharu. Qiyam bi nafsi, berdiri sendiri. Apa maksud berdiri sendiri? Tak hajat pada tempat, tak hajat pada yang menjadikan. Ada dua makna itu, kita dah berhenti. Qiyam bi nafsi, wahdaniyah, asa, terjemah satu, tunggal. Apa makna tunggal? Satu, tak berbilang. Tak berbilang macam mana? Tak berbilang bab zat, tak berbilang bab sifat, tak berbilang bab afal, tak berbilang bab milik. Banyak umum jumpa. Jadi pemahaman makna macam tu dia dipanggil sifat salbi. Atau makna fungsi dia menafi. Fungsi dia menafi perkara tak layak. Makna dia semua makna tak, 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 tak. Macam mana kalau sikit dengan bahasa salbi ni, tahu mana? Botak, tak ada rambut. Rongak, tak ada gigi. Rompong, tak ada hidung. Boleh? Betul? Kudung, tak ada tangan. Ni padam, tak ada cahaya. Kan? Pakai api lah, ada semasa yang ada kan. Gelap, tak ada cahaya. Kan itu? Sesat, tak ada hidayat. Jadi faham itu menafi apa yang tak sepatutnya. Dia ada makna, tapi makna dia mana dia tidak, makna dia tak ada. Kan ada balik. Masya Allah, apa hikmah ni tak tahulah. Saat ada, saat tak ada. Ni makhluk. Depan kita tengok makhluk, dan kita pun makhluk. Jangan tak sedar tu. Tak sedar kita makhluk ni bahaya so. Bila kita makhluk, sedarlah ni hidup ni macam mana. Alhamdulillah Allah hidupkan aku begini. Dihidupkan aku pula dalam kena iman. Alhamdulillah, tu yang diajar doa oleh Rasulullah. Antara lafaz-lafaz disebut apa dia? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, wa kalimatil ikhlas wa ala dini millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Antara benda-benda yang diajar untuk kita sebut pagi-pagi lagi apa dia? Asbahna ala millatil Islam wa kalimatil ikhlas. Kami ni pagi-pagi ya Allah, kami sebut kami ni Islam, kami ni di atas la ilaha illallah, engkau saja ilah, kami ni makhluk, ni hidup ni engkau yang hidupkan kami. Cuma kita tak dapat syarahan macam tu kot tu masalahnya. Kalau kita hidup memang kita dengan sedar macam tu, kita bercakap tu dengan sedar macam tu pada Allah Ta'ala, iman besar tu. Satu, kalau kita istilahnya belum sedar atas nama iman, yakin, tasdik, membenarkan, mengiyakan, full precaution kita pada Allah Ta'ala sekalipun, sebut aja. Apa bahasa lainnya? Ungkapkan je. Sebut je. Kalau zikir pun lepas wirid sembahyang, la ilaha illallah, tak hadir mana dalam hati pun, mengantuk je, lali je, sebut je. Maksud apa? Sebut ni adalah salah satu sebab daripada mulut boleh jatuh ke hati. Memang macam tu ulama kita sebut. Satu, kita baca kitab, baca, ikut, maksud apa? Sebut aja dulu. Maksud apa? Daripada sebutan tu boleh jatuh ke hati. Memang macam tu pun. Kita belajar CP matematik macam mana? 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Mula-mula bodoh-bodoh macam tu lah. Betul? 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 5 kali 5, payah macam tu. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tu macam bunyi main nyorok-nyorok sikit. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Cerita apa tu?
nak belajar mula hafal. Lama-lama baru faham prinsip. 9 kali 5 45. 9 kali 7 slow sikit lah yang slow tu kan. Tapi mula-mula apa? Mula-mula apa? Hafal dulu, sebut dulu. Lepas tu baru boleh berakal dengan dia. Tu pun ada yang tak ada akal lagi. Walaupun dah lama sebut. Sama kat ni. Macam mana pun sebut dulu. Jadi saya nak cerita salbiah tu. Salbiah tu, salab tu. Qidam, baqa', mukhalafah lil lawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah. 5 ni atas nama dipanggil sifat adamiyah. Itu pun kita ada sebut sekali lalu. Cuma ingat tak ingat, faham tak faham, boleh memori tak memori, hadir tak hadir, dobik tak dobik, tulis tak tulis, itu lain hal. Dengarlah. Tak datang cara tak datang, datang cara datang, dengar cara dengar, ngantuk cara ngantuk. Mesti tak? Mesti. Kau tak bila nak faham. Dan kita pun jangan tak sedar antara prinsip belajar, bukan dengar sekali je faham dah, lepas tu aku tak mau dengar dah. Bukan macam tu. Tak jaya try tengok tanya. Hak ngaji tadi pun kalau tanya lagi lupa pula. Tak faham dah. Masa ngaji dengar faham macam boleh telan semua. Rupanya belum jadi darah daging lagi. Belum lagi. Baik. Apa yang saya nak sebut sebenarnya saya nak syarahkan makni tu. Jadi yang lepas salbi saja sedikit ulangan. Salbiah tu apa? Bukan salbiah nama awek aku, nama jiran aku, nama makcik aku, mak ngah aku kan. Gua-gua tu menyambilnya. Baik, jadi kita nak belajar ni makni. Jadi saya nak sebut fokus tadi, sifat salbi atas nama dia, nama lain, dia dipanggil sifatun adamiyah. Pasal apa sifat adamiyah? Pasal dia bukan realiti ada. Nisbah sifat dipanggil sifat pasal kita nisbahkan sifat itu ke Allah Ta'ala. Allah sifat qidam, Allah sifat baqa', Allah sifat mukhalafah, Allah sifat qa'im bi nafsi. Dia wahid, dia ada sifat wahdaniyah, mansubun ila wahid, ila wahdaniyah, dia mansubun ila al-ahad, ila al-wahid. Nisbah nisbi dia kepada wahdan. Jumpa nanti pelajaran tu insya-Allah. Nisbah pada dia. Jadi asal nak bicara, dia bukan boleh dilihat, qidam bukan boleh lihat, baqa' bukan boleh lihat, dia bukan benda ada. Dia adalah satu bahasa untuk menidakkan apa tak sepatutnya. Kalau nisbah bahasa Melayu, menidakkan ni dia ibarat macam tu yang saya kata buta. Apa maksud buta? Tak ada penglihatan. Kita tengok orang buta, bukan tengok orang buta, kita tengok dia ni tak ada penglihatan, bukan tengok buta dia tu. Boleh faham tak saya sebut kan? Dia ni rongak, bukan nampak rongak dia. Rongak bukan boleh nampak. Pasal rongak ni apa? Rongak pun tak tahu, tak bisa dengar. Melayu apa ni? Jepun ke apa? Rongak apa rongak? Tak ada gigi. Kita tengok tak ada gigi tu bukan tengok rongak tu. Rongak mana boleh tengok? Rongak bukan benda ada. Kudung, apa kudung? Tak ada tangan bukan tengok tangan. Tengok tangan tak ada tu. Tengok tangan tak ada bukan benda ada. Benda tak ada satu panggil kudung. Boleh? Takkan saya nak syarah jerit-jerit kot kot. Tapi jaga. Ada orang tak faham walaupun dah cerita macam tu. Tak faham lah. Pening lah. Pasal Melayu ni tak faham. Sikit lah kan. Sikit itu. Tujuan nak sebut tu rongak, kudung. Tujuan macam apa? Nak memahamkan prinsip bahasa. Prinsip yang kita sebut tu, tujuan fokus dia adalah nak menunjukkan mana tak ada. Dia botak. Saya botak ni. Okey, sobat tak nampak lah. Botak. Apa maksud botak? Jadi botak tu apa? Botak tu tak ada rambut tu. Apa botak? Kalau tengok botak, bukan tengok botak. Tengok apa? Tengok tak ada rambut tu. Bukan tengok botak tu. Faham kot kan? Tengok dia ni mati. Apa maksud tengok dia mati? Tak ada nyawa. Boleh kan? Dia ni bodoh. Tak ada ilmu.
Bukan tengok bodoh tu, tengok tak ada ilmu tu. Tengok tak ada ilmu, tengok tak ada ilmu, tak ada ilmu kau boleh tengok. Ni bukan benda ada. Benda yang tak ada macam ni. Makna yang kalau kita sebut satu kalimah, fahaman maksud yang dituju adalah menafi. Benda tu, fahaman dia dengan makna tak ada. Rongak, tak ada gigi, rompong, tak ada hidung, buta, tak ada penglihatan, bujang, tak ada bini, mandul, tak ada anak. Itu kan bunyi ni. Sorry, saya bahasa-bahasa tu kasar sikit, sorry. Apa nak sebut? Tu nampak atas nama dia salbi, atas nama kategori bahasa dia, grup macam tu. Yang tu dipanggil sifat adamiyah. Sifat yang kalau kita sebut dia menunjukkan, melazimkan daripada dia nafikan ma sadaqah dia. Itu bahasa Arab dia. Dia benda menafikan perkara yang tak sepatutnya ada pada dia. Yang tu kalau disebut pada Allah Ta'ala, sifat yang tak sepatutnya pada dia. Tapi fokus dia mana salbi itu, mana dia tidak. Di sifat tak ada. Okey. Sifat ma'ani dia lain langsung daripada sifat salbi. Lain langsung. Pasal apa lain langsung? Pasal sifat ma'ani ni macam mana sabit zat, macam tu sabit sifat. Macam mana sabit zat, zat tu ada, sifat tu mesti ada. Atas nama lain, sifat ma'ani dia ialah sifat subuti. Dia bukan sifat adamiyah, tapi dia sifat subutiyah. Subut, sabit. Mana sabit? Ada, memang ada. Sabit tu bukan sabit robot tu. Sabit lah. Awak disabit yang kesalahan. Maksudnya sungguh-sungguh kena. Untuk sabit kesalahan. Jadi kalau kata sifat ma'ani ni maksudnya apa? Sifat ni memang sungguh di zat. Memang sungguh macam mana sabit zat, macam itulah sifat ni. Fokus sifat ma'ani ni nak menunjukkan sifat tu memang ada di zat. Macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat. Seolah-olah sifat ni ialah zat. Tapi sifat ialah sifat. Zat ialah zat. Dari segi takrif, itu pun ada bahas dia. Cuma atas permulaan belajar ni nak faham, saya nak syarahkan fokus bagi faham ma'ani tu apa dia. Itu je. Memang ada level-level belajar. Kalau saya belajar, guru saya tak syarah dah tu. Buat apa? Mau dengar cemuh lah. Aku nak ajak lain. Belajar sifat ma'ani juga. Jadi asal saya nak fokus, nak cerita sifatul ma'ani, nama dia lain sifatul subuti. Sifatul subuti. Apa maksud subuti? Dia ialah sifat yang sungguh. Bahasa lain sungguh tu macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat. Macam mana sifat tu kodim, macam itulah zat tu kodim. Terbalik saya sebutkan. Macam mana zat kodim, sifat ma'ani ni kodim. Macam mana hakiki zat Allah Ta'ala ada, macam itulah hakiki sifat Allah Ta'ala ada. Sifat apa yang macam tu? Sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Atas bahasa nama sifat kudrat. Apa maksud kudrat ni, sifat ma'ani? Maksudnya sifat kuasa ni memang ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Macam mana sabit zat dia, macam itulah sabit kudrat dia. Boleh? Bagi boleh faham level ma'ani dengan salbi. Ngaji ni mula-mula ni lah susah. Dah faham, paling seronok faham tu lah. Pasal kita belajar macam ni nak faham Allah Ta'ala, nak kenal Allah Ta'ala. Belajar paling seronok sekali adalah belajar kenal Allah Ta'ala. Benda paling sedap sekali atas muka bumi ni adalah sedar Allah Ta'ala. Dengar elok ayat tu. Kalau tak ada benda yang lain yang paling sedap atas muka bumi ni selain pada sedar Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak hantar Nabi dan Rasul datang. Nabi Rasul datang buat apa? Nak ajar apa? Ajar makan, ajar minum, ajar bini, ajar tempat tinggal, ajar apa? Ajar pangkat, ajar kebesaran, ajar la ilaha illallah. Paling besar sekali bila kita boleh sedar Allah hidupkan aku, alhamdulillah. Tinggal 2 hari tengok, tak ada lega lah. Tak ada lah belonggok depan tu. Belonggok depan ni pun tak ada lah.
Alhamdulillah. 2 hari ni. Kalau 20 tahun tinggal tak tahu. Apa benda tu? Sajalah sebut tu. Berubah alam ni berubah kan. Siapa tengok pula jadi elok macam mana yang dirancang macam mana. Alhamdulillah. Tengok kayu kat belakang. Cuma. Boleh esok orang kata tahu kayu apa kan. Cuma lawa-lawa. Luruh je potong tu. Masya Allah. Maka masuk kilang. Tapi potong lawa je. La haula wala quwwata. Macam mana Allah Ta'ala bagi kecerdikan pada manusia, bagi akal gitu. Yang cerdik siapa? Allah. Yang pandai siapa? Allah. Manusia ni laluan nak tunjukkan pandainya Allah Ta'ala. Alim, alam. Dia fa'alul lima yurid. La ilaha illallah. Tujuan saya nak cerita apa ni? Paling best sekali antara kaum ini kenal Allah Ta'ala. Tengok makhluk, kenal khalik makhluk. Itu paling best sekali. Tengok makhluk, kenal khalik makhluk. Tengok budak, kenal pak dah. Ni pak hang macam ni. Ni mak hang macam ni. Tengok anak, kenal mak pak. Best tak? Best tak? Pergi tempat kenal. Yang ni asal usul kampung ni. Luat ni asal dia macam ni. Ni macam ni. Asal ni ada tok guru dulu. Macam ni. Ni. Oh, best tak kalau kenal macam tu? Oh, kenal. Tengok Pakcik Dolah ni. Pakcik Dolah ni orang Temelung ni. Mak dia dulu belah ni. Kalau saya sebut pula Pakcik Dolah tu, kenal ustaz dia. Mak saya seorang-seorang. Tok bapak saya ustaz kenal. Contohlah macam. Ui, terpegun kita. Oh. Nak cerita apa? Yang ni bukan kenal makhluk. Kenal siapa? Allah yang jadikan tu. Allah hidupkan aku. Bukan susah pun. Tapi jaga. Ada orang tak boleh kenal. Tak boleh kenal. Saya nak cerita apa? Paling seronok hidup atas kaum ini kenal Allah. Makan tak seronok. Makan seronok sekejap. Bila lapar je seronok. Kenyang tak. Sedap pun sini. Dekat masuk lidah. Masuk dalam. Sedap, tak silap. Kenal Allah Ta'ala sedap yang berpanjangan. Satu nak kenal. Antara nak kenal apa? Kenal Allah Ta'ala, antaranya kenal sifat dia. Kita tak boleh kenal hakiki zat dia. Dan jalan nak boleh kenal ke dia, makhluk dia. Jalan nak kenal ke dia, makhluk dia. Kita tak boleh kenal Allah Ta'ala diri. Allah Ta'ala mendengar. Macam mana? Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala melihat. Tak mahu. Ya. Saya dah belajar macam tu dulu. Satu saya dua. Tak mahu. Ya. Macam mana nak bagi kenal Allah Ta'ala? Aku ni mendengar. Allah bagi aku mendengar. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Baru ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Allah mendengar. Allah mendengar. Allah mendengar. Tak mahu ni. Tuan-tuan saya tak tahu. Tuan-tuan wali-wali kot boleh sampai. Saya belajar tak dapat dengan cara macam tu. Saya tak dapat. Tuan-tuan dapat kalau mujur lah. Allah mendengar. Tak mahu. Saya silap kita terbayang ada telinga tak. Jalan nak bagi hati-hati macam mana? Aku dengar. Allah bagi aku dengar. Allah bagi aku dengar dengan telinga. Allah subhanallah. Mustahil bertelinga pada dia. Dia mendengar bukan dengan telinga. Telinga alat. Allah tak perlu alat untuk dengar. Kita mendengar dengan alat. Allah mendengar dengan sifat. Itu istilah ulama. Allah mendengar dengan sifat sama dia. Dia melihat dengan basar dia. Itu kita belajar sifat tu. Allah kuasa dengan kudrat dia. Allah menentu dengan iradat dia. Allah tahu dengan ilmu dia. Kita tahu dengan otak kita. Bohpi bahasa gitu lah. Kita kuasa dengan tangan dan kaki kita, dengan otot kita. Angkat kayu berat macam mana? Kederai tu. Lok besar tu. Tu. Anggap apa? Kok getah tebal. Kok sawit tu. Banyak tu. Kita melihat dengan mata kita. Mendengar dengan telinga kita. Kalau Allah Ta'ala tak bahasa gitu. Tak bahasa. Allah melihat dengan sama, dengan basar dia. Dia berkata-kata dengan kalam dia. Ini bahasa ulama. Ini bahasa tu pun dipakai. Yang ni rumusan. Yang kita belajar ni rumusan tu ni. Daripada Quran hadis. Yang tu yang kalau kita tak kena gaya faham sendiri, kita pula bukan pakar dalam nak mengenal Allah Ta'ala, silap-silap masuk parit, masuk gaung.
Teraduk boleh kenal pun kadang masuk gaung, kadang silap, tambah tak pernah belajar langsung. Baik, jadi asal saya nak sebut sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang memang sungguh sabit di zat Allah Ta'ala. Macam mana sabit zat dia, macam itulah sabit sifat dia. Khas sifat ni 7 tu lah. Dan 7 ni atas nama dia, sifat ma'ani ni, saya sebutlah nama lain dia. Sifat ma'ani, nama juga sifat subuti. Atau istilah lain dia panggil ummahatus sifat. Dia ibu segala sifat. Kalau tak kenal sifat lain pun tak apa. Tapi 7 ni jangan tak kenal ni sifat Allah Ta'ala. Jangan tak tahu 7 ni sifat Allah Ta'ala. Tak kenal sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Tak kenal hak tu tak jadi masalah. Tapi jangan tak kenal 7 ni. Jangan tak kenal hak 7 ni. Tak kenal hak 7 ni dia akan gagal kenal hak lain daripada hak 7 ni. Satu, 7 ni teras dia. Ni tu yang atas istilah nama lain sifatul ma'ani dipanggil ummahatus sifat. Dia panggil ibu segala sifat. Saya nak sebut sekali lalu kenapa dia panggil ibu segala sifat. Atas susunan kita sebut kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Saya nak sebut mengikut sekuens yang berbeza. Sekuens ni munasabah ta'akul yang berbeza. Pasal yang ni satu sekuens saya boleh sebut, tapi saya nak sebut dalam bentuk ni dulu. Yang ni kita tengok susunan dia kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada ulama susun bukan macam tu, dia bukan susun kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tapi dia susun apa? Hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam. Dia susun macam tu. Susun macam ni pun dia ada munasabah dia. Kenapa? Mengapa? Saya nak sebut macam bentuk saya sebut tadi dulu. Apa dia? Nak sebut hayat dulu. Hayat, ilmu, iradat, kudrat. Allah ada tak ada? Ada. Dan bila dia ada, dia hidup ke mati? Mesti bahas itu dulu tak? Hidup ke mati? Takkan dia mati. Kalau dia mati, dia nak buat makhluk ke mana? Hayat. Ibu hayat. Kalau tak ada hayat, kalau ada dia pun, dia benda mati. Subhanallah. Tak masuk akal tu. Akal pun tak masuk. Quran pun salah. Hadis pun salah. Nampak tu. Sabit tentu dia hayat. Dia ada ilmu tak? Kita pun tak ada ilmu jenuh. Mesti sabit ilmu. Jadi kalau saya sebut ringkas, ilmu, hayat, ilmu, kudrat, iradat. Mana boleh nafi? Nafi satu daripada 4 ni, tak ada makhluk. Tak layak jadi Tuhan. Tak layak jadi Tuhan. Tuhan apa? Ilmu pun tak ada. Tuhan apa? Tak ada kehendak. Tuhan apa? Tak ada kuasa. Boleh? Faham kan? Itu kata dia ibu. Dia teras. Tak ada 4 ni ternafi satu, ternafi makhluk. Tak ada ilmu, ada makhluk. Ada? Ternafi kehendak, ada makhluk. Allah tak ada kehendak buat makhluk ni, tapi makhluk ni ada. Macam mana boleh? Apa tak berakal gitu? Allah tak ada ilmu, tapi dia buat makhluk. Tapi dia tak ada ilmu. Bodoh. Allah dia buat makhluk bagi hidup, tapi dia tak hidup. Apa semendul, tak kerti berfikir, goblok. Tak kerti berfikir ke apa? Takkan tak faham? Teras yang mana boleh nafi? Satu kalau ada orang kata falsafah apa? Falsafah lah, betul tak betul? Bahkan dia bukan saja falsafah, dia adalah dalil akli dan nakli yang tak boleh dinafi sama sekali. Itu yang saya nak sebut. Atas nama dia sifat ma'ani. Macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat ni. Saya sebut 4 tu. Dan sifat ni memang ada sungguh. Macam mana sabit zat Allah Ta'ala, macam itulah sabit ilmu ni, sifat ni. Itu yang panggil ma'ani tu. Dan di atas kata dia teras, tak ada sifat 7 ni, ternafi langsung bab ketuhanan. Satu dipanggil ummahatus sifat. Boleh? Saya baru cerita ma'ani tu ya. Bukan cerita dalam-dalam apa. Saya baru nak cerita ma'ani tu boleh. Sifat ma'ani tu boleh. Dia faham ma'ani tu.
Cuba telan hadam. Itu yang tak boleh hadam. Buat apa salah aku tak boleh hadam. Pasal ke Allah Ta'ala kita tak boleh nak belajar dengan kita memaham zat dia hakiki. Tak boleh. Baik. Itu saya sebut satu hal. Atas kita dengar-dengarlah. Cuma nak pergi memaham makni. Cara nak bawa sekali lalu sebut itu kan. Kaedah ulama apa dia? Supaya kita hadir hati ke Allah ni. Kita nak mikir Allah hidup, Allah hidup, Allah hidup, Allah hidup. Dia nak sebut macam mana? Memang kita pun sebut Allah hidup, Allah hidup. Tapi kita tak ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Untuk nak sedar ni nak. Bagi sedar ni. Kita ni dah hidup kan mati? Boleh ke kita hidup sendiri? Kita sedia hidup ke? Kekal hidup ke? Kekal hidup. Boleh hidup dengan sendiri? Mana boleh, kena menyawa, kena oksigen, kena makan, kena minum. Kena ada orang lain. Tak boleh hidup sendirian atas muka bumi ni. Mesti ada nelayan, ada tukang buat kereta, ada engineer, ada macam ni, ada peniaga, ada penanam, ada petani. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Hidup seorang-seorang mampu kita kanjai gitu Siapa dia nak tolong buat semua? Kita tangan tulang 4 kerak yang mana tak boleh buat semua. Nak sebut apa ni? Bila kita hidup, boleh kita hidup sendiri? Yang ni kaedah nak mengenalkan kita ke Tuhan. Apa dia? Aku hidup. Aku tak boleh hidup sendiri. Aku kan sedia hidup. Aku baru hidup. Aku hidup ni bukan mati. Allah hidupkan aku. Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah hidupkan aku. Ya Hayyu Ya Qayyum. Aku ni adalah ilmu, adalah kena sikit. Boleh aku pandai sendiri? Dah Allah bagi aku pandai. Alat dia bagi aku akal, dia bagi otak, boleh berfikir. Alhamdulillah mujurlah, dia tak bagi lembu, tak jadi lembu, tak jadi babi. Ada akal pula tu boleh kenal dia. Nak sebut apa ni? Allah yang bagi aku ilmu. Aku ni la ilma lana illa ma 'allamtana. Baru kenal Tuhan. Jadi kenal Tuhan tu nak kenal dia dengan sifat dia. Dan nak kenal sifat dia, tengok apa yang ada kita. Tengok apa yang ada kita. Dengan ada kat kita tu sedarkan bukan hak kita. Allah yang anugerah hak kita. Baru boleh kita faham. Macam tu kan. Saya pasal saya dapat asuhan guru ajar ni, macam ni kan nak bagi hidup hati. Macam ni baru hati hidup ke Allah Ta'ala. Baru istilahnya ada perasaan ketuhanan. Baru rasa keberhajatan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kuasa. Kita tak rasakan kuasa dia. Kita tengok matahari terbit. Ya Allah. Matahari, makhluk. Makhluk tak boleh ada sendiri. Allah bagi jadi matahari. Macam mana dia boleh berjalan, bergerak tu? Allah yang menggerakkan matahari untuk dia berjalan, dia terbit dan dia terbenam. La ilaha illallah. Hendak yang kena Allah Ta'ala. Tengok apa yang ada di makhluk. Kenalilah ni makhluk Allah. Allah yang bagi ni makhluk. Tengok pokok ni boleh hidup hijau subur. Kena hujan pula. Allah. Keluar dah bunga tengok. Keluar bunga. Durian keluar bunga. Manggis keluar bunga. Ni tak keluar lagi lah. Baru proses dia. Baru hujan 2-3 hari kan. Tengok sikit lagi. Keluar bunga manggis. Keluar bunga durian. Ni musim dia ni. Kasih kelah hulu dengan gua serupa ya. Tengok serupa ya. Bukan jauh mana. 100 km je. Tengok serupa tu. Siapa buat keluar tu ni? Allah yang bagi hidup. Allah yang keluarkan bunga-bunga ke kayu. Pokok bukan benda berakai, dia bukan kerti nak keluar bunga. La ilaha illallah. Tengok makhluk kena Allah Ta'ala. Kalau tidak tengok, durian nak bunga ni. Hujan turun pokok subur ni. Dia tak kena Tuhan. Dia tak kena Tuhan. Dia kena makhluk. Tapi jalan dia nak pergi ke Tuhan tu tak boleh. Dia akan dapat tambah pula, tajuk pula. Tengok makhluk. Pokok ni. Aku terpegun sungguh tengok pokok ni. Hebat pokok ni. Dia hebatkan makhluk. Dia tak akan hebat kepada siapa khalik makhluk. Saya sebut tu sikit lah. Kaifiat diajar oleh tutur para ulama kita. Yang kita nak kenal Allah Ta'ala, wasilah dia makhluk. Tengok makhluk, kenal Allah. Pasal di makhluk lah jalan untuk kita mengenal sifat kamalat bagi Allah Ta'ala. Sekali lalu saya sebut itu. Asal saya nak syarah tu nak kata apa? Sifat tu ma'ani.
Maksud Allah kita tak boleh kenal direct ke dia. Atas kita belajar memang dia ni sifat kudrat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Atas nama ma'ani. Sifat sungguh dia. Dan sungguhnya ada sifat dia tu dengan lihat di makhluk ada. Itu menunjukkan sebenarnya sabit sifat Allah Ta'ala di dia. Bukan nak terpegun dengan makhluk. Itu tugas kita belajar. Kita belajar tauhid ni supaya dengan apa yang ada kat kita, kita boleh isbatkan kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Bukan isbatkan kesempurnaan pada kita. Apatah lagi kita yang nak cari kesempurnaan. Itu masalah ni. Nak cari kuasa, nak cari kebijaksanaan, nak cari pangkat, nak cari pengaruh, nak cari ikutan, nak cari sembahan, nak cari orang taat, nak cari habis kita tak jadi makhluk tu. Mula jadi sahabat pun kawan dia dengan Tok Leh, Tok Tan, Tok Su. Tok Leh tu iblis, Tok Tan tu setan, Tok Su tu nafsu. Tok Pe, Kape, Tok Pik, munafik. Pergi gitu kan. Tok Pik babai. Main sondoi je. Saja main bahasa tu sambil-sambil. Semua tu saya nak syarah apa? Saya baru cerita ilmu ma'ani. 7 sifat ni dipanggil ma'ani. Mana lain dia? Subuti. Nama lain dia? Wujudi. Sifat wujudiyah. Pasal apa sifat wujudiyah? Macam mana zat Allah Ta'ala wujud, sifat ni wujud. Tak boleh nafi sama sekali. Dan dia panggil wujudiyah pasal apa? Sama lah. Memang Allah dengar. Sifat dengar tu memang ada pada dia. Macam mana sabit zat dia, macam itulah sabit dengar dia. Macam mana sabit dia, macam itulah sabit kuasa dia. Macam mana sabit dia, zat dia, macam itulah sabit iradat dia. Ni panggil makni ni lah panggil makni. Kidam baqa' mukhalafah lil hawadis sekian min nafsi wadaniyah. Yang tu bukan Allah kidam ni macam mana zat dia kidam, kidam tu kidam. Macam mana tu? Kan bukan macam tu syarahan dia. Allah wujud tu wujud zat dia. Zat dia kidam. Apa nak kidam? Tak ada awal. Dia pergi syarah situ. Apa nak baqa'? Baqa' ni tak ada akhir. Syarahan dia kat situ. Kalau kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni, Allah ni tu sabit zat Allah. Allah kuasa. Apa maksudnya? Kuasa. Macam mana zat dia, sabit zat dia, kuasa memang dia kuasa. Zat dia memang kuasa ada di zat dia. Memang dia kuasa. Dia ada kuasa. Yang tu dipanggil ma'ani. Itulah ma'ani. Atau bahasa lain itulah dipanggil subuti. Itulah dipanggil wujudi. Itulah dipanggil ummahatus sifat. Ibu bagi segala sifat. Tak ada tu, tak ada. Boleh. Sekali lalu tu saya nak cerita ma'ani je. Dan dalam matan ni dia menyambilkan sebut ma'ani ni dengan disebut ta'alluq sikit. Saya bagi kesimpulan, saya bagi rumusan. Baca satu-satu tu kok jadi susah. Saya nak sebut dalam bentuk whole view. Lepas tu saya baca lagi. Okay. Dia ada 7 nama. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Bila sebut sifat ma'ani, atas nama kata dia sifat yang sungguh memang ada di zat. Macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat ni. Tak boleh nafi langsung. Nafi sifat ma'ani ni menafikan hukum akal, menafikan nas Quran hadis. Boleh jatuh kufur tu. Pasal apa? Sebelum batuk kufur tu kok nampak kasar kan? Buh bengong dulu. Macam mana dia faham Tuhan tak ada ilmu, bengong kau. Macam mana dia boleh faham Tuhan ni tak hidup, bengong kau. Buh bengong dulu. Itu bak bengong, bak akal. Dah kata bengong, macam mana? Agak-agak beriman, tak beriman orang macam tu. Duk iman nampak bengong. Boleh kan? Faham saya sebut apa kan? Jadi, itu yang saya nak tunjukkan. Sifat kita belajar ni bukan sebarang sifat. Dia memang sifat yang subut dengan Quran hadis, subut dengan akal. Akal pun kata, ya. Quran hadis pun ya.
Sekali lalu kalau sebut biar Quran hadis. Tuan mana dalil? Mana dalil? Kan zaman ni orang minta dalil. Kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebut sekali lalu lah. Tu pun kalau sebut di dalam mana? Di dalam qadir. Di dalam kudrat pada qadir. Gelapar lah tanya itu kan. Konon nak dalil bagi dalil pun tak faham. Sikit-sikit tu. Iradat. Yuridullahu bikumul yusr. Ada yuridu. Cukup lah tu kan. Kudrat iradat. Ilmu. Innallaha alimun bidzati sudur, alimun bidzati sudur, alim. Kudrat iradat ilmu. Hayat. Huwal hayyul qayyum. Sabit hayat. Sama basar kalam. Wa huwa sami'ul basir. Sami' basir. Siap. Kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Sekali lalu ya Quran. Semua dalil. Semua dalil. Cuma nak faham dilalah daripada Quran tu. Sebut kalama. Macam mana boleh faham kalam? Kalama. Hak tu aku sebut lagi mu tak kerti Arab. Mengengkam mu tak faham lagi. Yang tu kena ngaji Arab sikit. Untuk memahamkan macam mana kalama boleh faham kalam. Kenapa kalama yukalimut taklim. Tak dikatakan taklim, bahkan disebut kalam. Yang ni istiqaq. Istiqaq mesti ambil daripada siapa mustaq minhu, yang asal sekali baru dapat panggil istiqaqat dia yang betul. Benda tu tak faham lah. Ngaji lama sikit lah weh. 2-3 hari mana nak padan dengan dia tu. Kalau tu kena duduk pondok tu. Kalau cerita orang awam ni ngaji sambil makan kacang, sambil makan nasi lemak, tak mahu ya. Kena duduk pondok, buat pondok tak ada beli lah tanah dekat-dekat mana kan. Apa cerita ni? Tak ada pun carilah jalan. Nak orang nak, dia akan cari jalan. Kalau tak nak, dia bagi alasan. Itu je. Kalau jatuh cinta awet dari Afrika, pergi cari lah. Oi, lautan api ku renangi. Ni Lenggong je pun bukan Afrika pun. Lautan api ku renangi. Ku korbankan jiwa raga aku. Asalkan maksud aku tercapai. Itu lah. Betul. Maksud kita Allah, Rasul. Ni kita belajar ni jalan untuk ke Allah dan Rasul. Buat menasah sekolah, guru, apa semua ni. Yang ni jalan nak sampai ke Allah dan Rasul. Jadi asal saya sebut 7 tu sifat ma'ani ni. Dia sifat yang sabit sungguh ke Allah Ta'ala. Itu asal kita bicara, yang tu nama ma'ani ummahatus sifat tu. Dan bila sebut 7 sifat ma'ani ni, atas kata dia memang sungguh, tentulah dia akan ada peranan dia dan fungsi dia. Macam mana Allah sabit zat dia, diri dia boleh buat sesuatu. Atas kita sebut sifat. Sifat ni adalah penamaan istilah untuk menunjukkan laluan, untuk menunjukkan zat dia buat apa. Boleh faham saya itu? Boleh faham tak? Allah mesti tahu dengan ilmu, betul? Takkan Allah Ta'ala tahu dengan zat dia? Bukan macam tu bahasa lah. Allah Ta'ala tahu dengan ilmu. Sebab ada kudrat lah. Allah kuasa dengan kudrat. Allah kehendak dengan iradat. Allah tahu dengan ilmu. Allah hidup dengan hayat. Ni istilah. Allah mendengar dengan sama, melihat dengan basar, berkata-kata dengan kalam. Pasal dia sifat. Dia sifat. Cuma dia berkata-kata dengan kalam, bukan berkata-kata dengan mulut, kan? Dia mengetahui, dia berkata, dia mengetahui dengan ilmu, bukan dia mengetahui dengan akal dan fikiran, bukan dengan perasaan. Subhanallah. Dia hidup dengan hayat, dia bukan hidup dengan roh, kan? Apa saya tinggal tu? Sama. Dia mendengar dengan sama, bukan mendengar dengan telinga. Dia melihat dengan basar, bukan melihat dengan mata, bukan? Kan? Jadi kena faham apa kita nak faham Allah Ta'ala. Sabit zat, sabit sifat. Tak sabit juzuk dan anggota. Tak sabit juzuk anggota. Pasal fahaman ketuhanan mesti sabit. La ilaha illallah ni Allah sabit ilah, sabit zat dia, dan sabit sifat-sifat uluhiyah dia. Boleh?
Jadi asal saya nak sebut 7 sifat ma'ani ni dia kata macam mana sabit zat Allah Ta'ala dia buat makhluk atas penamaan dia buat di zahir kita ni, maka sifat adalah sebagai huraian untuk menunjukkan apa zat dia buat. Yang buat alam ni siapa? Allah ke kudrat dia? Allah buat, bukan kudrat dia buat, tapi buat dengan kudrat. Itu pengistilahan. Mestilah buat tu Allah. Buat Allah, mendengar buat Allah, melihat buat Allah, tentulah zat dia mendengar. Tapi mendengar dengan sama, melihat dengan basar. Atas istilah itulah maka dia nak perincikan lagi sifat-sifat ma'ani ni, pasal dia ada peranan dia. Tu yang ada istilah ta'alluq. Ta'alluq ni apa? Ta'alluq ni adalah hubungan yang kita nak kaitkan setelah sabitnya sifat pada Allah Ta'ala. Bila sifat ni sabit, sifat ni kerja dia apa? Fungsi dia ke mana? Peranan dia ke mana? Skop dia, ruang lingkup dia ke mana? Itulah dipanggil ta'alluq. Allah Ta'ala kuasa Allah kuasa ke mana? Allah Ta'ala tentu apa? Allah Ta'ala tahu apa? Dia dengar apa? Dia lihat apa? Dia berkata-kata apa? Dia memperkatakan apa? Jadi setelah sabitnya sifat, kena faham Allah Ta'ala ni bila kata dia ilah, tentulah dia boleh buat makhluk. Tentulah zat dia yang buat makhluk atas penzahiran buat, dipanggil sifat. Tu yang kena kenal sifat dia, khasnya 7 sifat yang besar ni. Mana tempat ta'alluq dia, mana tempat kerja dia, mana ruang lingkup, mana skop, mana portfolio untuk sifat ni kita sebut ni, dia akan terhubung ke mana, ke siapa. Boleh faham saya sebut itu? Boleh? Kalau saya sebut kerajaan ni, saya sebut kerajaan tu. Kerajaan Malaysia lah. Bila bagi duit bantuan apa-apa ni, kementerian apa? Kewangan. Bukan beli dan sukan. Gelak tu okey. Itulah ta'alluq. Bila jalan raya ni rosak ke apa-apa ni macam mana? Ni nak panggil kementerian apa? Kewangan. JKR. Kerja raya. Ni bila tengok ramai bodoh ni membaca tak boleh, mengira tak boleh, nak panggil siapa? Kementerian siapa? Kementerian Pelajaran lah, dan Pendidikan. Kan? Nak sebut apa? Dia mesti ada dia ada ta'alluq apa? Unit-unit badan-badan tertentu kan. Mesti ada unit-unit badan tertentu, biru-biru ke bupi lah. Ni menteri lah, kementerian-kementerian apa. Itu dari sudut pengurusan dunia. Nisbah kita belajar pengurusan Allah Ta'ala, atau huraian ulama sebut, nak kenal apa? Nak kenal sifat Allah Ta'ala. Allah memang dia urus, betul? Dia tu siapa? Zat dia urus. Tapi dia urus dengan sifat apa? Dia tahu kita dengan sifat apa? Dia tahu kita dengan sifat samak dan basar. Dia tahu dengan ilmu. Dia kuasa. Dia buat kita dengan kalam dia. Dia buat kelakar. Dia buat kita dengan kudrat dia, iradat dia. Boleh faham saya sebut apa kan? Allah Ta'ala bagi hidup kita dengan apa? Dengan hayat dia. Tak, dia bagi hidup kita dengan kudrat iradat dia. Hidup bukan hidup dia buat sesuatu tak? Itu yang 7 ni, 6 saja ada ta'alluq, hayat tak ada ta'alluq. Saya nak cerita satu-satu dalam kitab boleh, tapi saya suka dalam bentuk penerangan ini. Dengarlah saya khabar apa. Kenapa ada ta'alluq, kenapa tak ada ta'alluq, supaya pahaman tu lebih mudah untuk dipaham.
Saya baca kitab, saya terjemah boleh ya, hamba baca bukan susah. Baca je lah, bayar. Tapi nak faham tu susah. Mesti saya bentuk cerita macam tu supaya ikut, follow, please follow me ya. Supaya boleh faham. Dan dah faham, pastikan faham macam mana. Saya tanya boleh cerita balik. Itu saya kata ambil perhatian. Jangan duk korek hidung, picit jerawat. Masa lain lah picit jerawat, korek hidung, cabut bulu hidung, bulu mata, buka urat tulang. Itu lain lah. Perhatian tu, fokus. Attention please. Pastikan tanya nanti boleh jawab. Ini saya tak perangkat tanya lagi lah kan. Kalau saya duduk pondok betul-betul, saya tanya seorang-seorang. Ulang balik. Nak ulang apa Ustaz? Kau saya cerita apa ni? Saya cerita kelapa sawit ke apa? Sifat mani, nama lain apa? Sifat subutiyah lagi. Sifat wujudiyah lagi. Ummahatus sifat. Pasal apa panggil ummahatus sifat? Baru tahu ciri kau. Dengar sedap punya faham, rupa tak faham. Apa cerita ni? Saya nak cerita 7 tu hayat tak ada takluk. Yang tu tak ada takluk tu situ lah. Jadi kalau orang tanya takluk ni apa? Takluk ni kalau saya kata rumah terbakar, panggil apa? Panggil kedai runcit. Kenapa panggil apa? Itulah takluk nama ni. Itulah takluk. Rumah terbakar panggil apa ya? Ni kalau ada orang pingsan ni, buat apa? Panggil apa? Polis. Bukan panggil polis ke? Okey. Pandai cik Allah ada. Itulah takluk, pandai takluk. Dia tengok main bola terselioh kaki. Gimana? Pergi klinik, terselioh kaki klinik. Tak maunya. Mau dikeratnya lagi. Gimana? Selioh kaki. Jumpa tukar urut. Ni lapar tak lapar? Nak pergi mana? Bukan pergi gimnasium ke? Lapar pergi gimnasium? Ya betul. Lapar pergi mana? Pergi kedai makan lah. Okay, boleh faham? Jangan pergi kedai kayu tu, pergi hardware. Lapar pergi kedai hardware. Bukan takluk dia lah. Pelajar. Pelajar, apa kerja pelajar? Main game. Pelajar apa kerja? Main game. Yang awet. Kepala otak kau. Itu orang nak bini bukan pelajar. Pelajar ni apa? Pelajar ni apa? Ngapai. Pelajar ni apa? Mengulang. Pelajar ni apa? Mentelaah. Pelajar ni apa? Muzakarah. Itulah pelajar. Kalau awet, itu mengelamun. Itu kan takluk kau. Pergi banyak pokok tu monyet. Kena sekali. Saya ngaji tutup guru bantai sekali macam tu kan. Dia bantai macam tu kan. Kita sedar. Tak apa. Hari yang kau kena bagi betul ya. Pelajar muzakarah. Pelajar ni mutalaah. Pelajar ni ngapai. Ngulang. Bukan main. Itu main bukan belajar. Main tu budak. Kalau pergi kodan tu babi. Sondoi. Ui, bahaya. Bagi faham. Bagi faham takluk masing-masing. Cari duit. Ni tu, cari duit. Cari duit bapak, mak. Bapak cari duit. Jaga anak, jaga cucu. Anak cucu. Tonek. Tonek ya. Pelajar buat cara pelajar lah. Ni TV, ni buat apa? Astro enjoy tu apa? Hiburan. Nak mengaji kan nak hibur. Nak berhibur balik. Belah. Pasal duduk sini. Ini tempat mengaji. Mengaji, mutalaah, muzakarah. Ngapain? Ngulang. Taat. Itu. Kita punya takluk. Tu takluk pelajar. Nak nyanyi-nyanyi pergi jadi artis. Pergi masuk ekonomi fantasial tu. Fantasial. Kan dia mau panggil fantasia. Fantasia tu nak tahu lah. Tu saya buat sial tu. Sial tu apa sial? Sial. Fantasia tu apa? Tak tahu. Kerja sia-sia. Syarah gitu sana.
Fantasia ni sia-sia. Oh, tu. Fantasi aja. Fantasi kan. Akademi hayalan. Hayal, oh jadi gini hebat, oh menyanyi, ha ha ha. Bengong. Tak nak matlamat hidup. Oh. Nak cerita apa ni? Saya nak cerita apa ni? Takluk. Saya nak cerita takluk. Boleh faham takluk apa dia? Jadi khas kita nak faham ke Allah Ta'ala kudrat. Allah Ta'ala kuasa apa? Kuasa bagi dia pandai. Subhanallah. Itu istilahnya. Kudrat, iradat, takluk pada mungkinat. Apa yang dulu lah. Jadi istilah yang diberi dalam kitab kita ada bahasa takluk bila sebut ma'ani ini, dan dia sebut tempat takluk. Kudrat, iradat, takluk pada mungkin. Lepas tu disebut ilmu takluk 3 tempat. Dia sebut ada wajib, mustahil, harus. Kita sebut hayat tak ada takluk. Wal hayat la tata'alaku bi syai'. Sama basar takluk pada maujudat. Ambil istilah tu. Saya baru sebut, saya tak syarah bagi. Sama basar takluk pada maujud. Kalam takluk macam ilmu. Kalam ilmu sama tempat takluk. Apa dia? Kalam takluk dengan tempat takluk ilmu. Apa dia? Dia takluk pada wajibat, jaizat, mustahilat. Dia sebut tu yang kalam tiada berhuruf, tiada bersuara, tu satu huraian, dan ia berkait dengan segala yang ada kaitan. Jadi kalau perhati satu-satu tu, kita tengok dia punya terjemah yang ada tu, kudrat iradat, terjemah tu kuasa kehendak. Kudrat iradat, keduanya bertakluk, berkait dengan sekalian mungkin. Ambil je bahasa tu, kudrat iradat, mungkinan. Ada bab nanti kita akan urai tu. Yang ni ambil bahasa yang tu. Ilmu berkait dengan sekalian yang wajib dan yang harus dan yang mustahil. Hayat tiada berkait dengan sesuatu. Sama basar berkait dengan sekalian maujud. Kalam Allah Ta'ala tak berhuruf suara, saja khas dia bagi kata kunci situ supaya jangan faham ada sifat makhluk. Itu ya. Berkait dengan segala yang kaitan dengan ilmu. Maksudnya ilmu berkait dengan wajib, mustahil, harus. Kalam pun wajib, mustahil, harus. Okey, saya sebut sekali lalu istilah. Ambil faham bahasa apa? Ada mungkinat, ada wajibat, ada mustahilat, ada jaizat, ada maujudat. 5 istilah. Bagi faham ni tu. 5. Kau banyak pun 5 kali 50. 5. 1. Mungkin. Seerti dengan mungkin, jaiz. Mungkin ni bahasa Melayu pun panggil mungkin. Apa benda mungkin? Mungkin ni sesuatu yang boleh jadi ada dan tiada. Bahasa lain mungkin apa? Makhluk. Makhluk adalah mungkin. Allah bukan mungkin. Allah wajib. Sekutu dengan Allah tu mustahil. Mungkin makhluk. Bahasa lain mungkin jaiz. Jaiz ni kalau bahasa kita terjemah apa? Jaiz, harus. Mungkinlah. Ni mungkin duduk pondok. Mungkin tak boleh hilang pondok. Mungkin tak duduk sentiasa di pondok, tak pindah-pindah, melainkan duduk di pondok. Mungkin tak? Mungkin. Itu panggil mungkin. Mungkin. Bahasa lain mungkin harus. Boleh jadi belajar di sini, boleh jadi belajar di tempat lain, boleh jadi terus belajar di sini, boleh jadi 2-3 hari kat sini lepas tu belajar tempat lain. Apa tu? Jaiz. Apa tu? Mungkin. Itu panggil mungkin. Mungkin. Jadi kudrat iradat takluk ni. Boleh Allah Ta'ala bagi hujan lagi? Boleh. Mungkin. Itu yang kudrat iradat takluk itu. Boleh tak? Ni pondok tak ada lagi. Tidak penuh pondok. Sawit tu pun jadi pondok semua. 1000 pondok ada macam mana? Boleh jadi? Mungkin. Ni kita tengok masjid kita kosong, tak ada aircon. Itu ada aircon. Boleh tak? Mungkin. Kita mungkin ya. Jadi tak jadi lain pasal. Tengok apa ni?
Kapek pun buruk ya. Pijak esok tenggelam kapek. Mana? Mungkin. Mungkin. Apa cerita ni? Nak cerita mungkin tu. Mungkin. Jadi kudrat iradat takluk pada mungkin. Itu yang khas belajar nanti apa? Qada' qadar. Nisbah Allah memang mungkin dia boleh buat apa saja dia nak buat pada makhluk. Soal, dia dah tentu belum apa dia nak buat? Dah. Betul adakah benda yang berlaku ni bukan dengan ketentuan dia? Tak. Khas nak tutup mungkin tu apa dia? Qada' qadar. Tak mana tutupkan qada' mungkin ni? Takkan ada yang berlaku mereka mesti dalam Allah dah tentu. Tapi kita tak tahu apa dia tentu. Untuk apa? Kena mengaji lah suku apa dia. Yang prinsip dia, yang mana orang Ta'ala suruh, yang kena buat. Yang mana dia larang, tinggal. Prinsip dia tu. Jadi apa kita tak tahu. Tapi prinsip dia, bersih taat, jauhkan maksiat. Waktu kalau kena bencana ke nikmat ke, mesti belajar pandang dia. Siapa? Semua datang daripada dia. Nikmat pun daripada dia, bala pun daripada dia. Semua dapat nikmat, syukur, dapat bala, sabar. Ada huraian dia tu. Pasal apa ni? Takluk kudrat iradat. Boleh faham saya sebut saya lalu itu. Kudrat iradat. Kemudian ilmu. Ilmu Allah Ta'ala dia tahu apa? Tak ada perkara dia tak tahu lah. Tak yalah, tak tahu perkara, tak ada perkara dia tahu. Makhluk dia tahu tak? Semua makhluk adalah ilmu dia. Yang telah, yang sedang, yang akan. Orang Ta'ala tahu tak diri dia? Dia tahu tak apa yang tak sepatutnya pada dia? Itu yang dia tahu diri dia, wajibat. Apa yang tak layak pada dia? Anak, isteri, sekutu, yang seumpama, semisil, sebanding. Apa yang tak layak pada dia? Yang tu pun dia tahu. Pasal dia yang cerita kaedah, yang tu ialah tak layak pada dia. Jadi dia tahu wajib. Maksud wajib, dia tahu zat dia, dia tahu sifat dia, apa perbuatan dia, apa dia nak buat, apa dia tentu, apa yang tak tahu, semua dia boleh cerita. Maksud apa? Dia boleh cerita siapa dia, itulah wajibat. Dia boleh cerita apa tak sepatut pada dia, mustahilat. Dan dia boleh cerita makhluk yang dia buat dalam syurga, luar syurga, akan datang, kubur, dalam apa? Sebelum kiamat, sebelum lepas kiamat ni di bumi, di langit. Alam malaikat, alam jin, alam sebut, alam hayawan, alam tubuhan. Semua dia boleh cerita. Siapa? Ilmu dia mencakupi wajib, mustahil, harus. Wajibat tu zat Allah, sifat Allah. Mustahilat ni sekutu yang Allah Ta'ala, yang tak layak pada Allah Ta'ala. Itu mustahilat. Jaizat makhluk. Jadi tak ada apa nisbah ilmu yang tertinggal daripada Allah Ta'ala. Yang tu istilah disebut ilmu Allah Ta'ala takluk dengan wajibat, jaizat, mustahilat. Boleh? Faham? Jadi wajibat apa? Yang wajib. Tak dikatakan wajib, melainkan zat dan sifat Allah Ta'ala. Mustahilat apa? Lawan bagi wajibat. Apa dia contoh? Ada anak, ada isteri, ada sekutu, subhanallah, tu mustahil. Mungkinat apa? Jaizat. Jaizat apa? Makhluk. Ada hidup, mati, syurga, jin, makhluk. Alam barzah, alam akhirat, alam dunia, alam syahadah, alam zuriat, alam roh, semua. Tak ada benda yang dalam hati, luar hati, zahir, batin, semua dalam ilmu dia. Tak ada apa yang tersembunyi atas Allah Ta'ala satu. La yakhfa minhu syai'. Tak ada tersembunyi daripada Allah Ta'ala walaupun sebesar zarrah. Semua dalam ilmu dia. Tu ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu. Lepas tu sama' basar pula. Sama' basar ta'alluq apa? Maujudat. Ambil istilah maujudat pula. Maujudat ni daripada maujud. Terjemah maujud, ada. Allah dengar dan lihat apa? Semua apa yang ada. Semua dia dengar. Warna ada. Bentuk ada. Bau ada. Rasa ada. Allah lihat rasa. Allah Ta'ala lihat manis masam pahit. Allah bau manis masam pahit. Allah dengar manis masam pahit. Apa yang ada semua takluk sama dan basar. Allah ada,
Allah dengar Allah. Allah lihat Allah. Maksud Allah ada. Boleh faham saya sebut apa? Dia lihat zat dia. Dia dengar zat dia. Dia lihat dan dengar semua apa yang ada. Dia dengar kita. Dia dengar rupa kita. Apa yang ada semua takluk sama dan besar. Mungkin kita kalau baru-baru dengar pelik tu. Allah dengar warna. Allah lihat suara. Pelik. Tak pelik. Ke steam. Allah dengar apa? Warna Allah Ta'ala dengar. Dengar bukan makna dengan telinga. Pada Allah Ta'ala, dengar bukan makna dengan telinga. Allah melihat bukan dengan mata. Bila Allah Ta'ala bukan melihat dengan mata, dia lihat apa? Dia lihat apa yang ada. Bunyi ada ke tak ada? Allah lihat tak bunyi? Ya. Cahaya benda ada, benda tak ada? Cahaya ni benda ada tak ada? Allah Ta'ala dengar lah cahaya. Kenapa pula dia dengar cahaya? Bukan dengar dia dengar suara kan? Allah bukan macam makhluk dengar suara. Allah dengar apa? Dia dengar apa yang semua yang ada. Dia dengar apa yang ada semua dia dengar. Apa yang ada semua dia dengar. Apa yang ada semua dia lihat. Yang tu kepala otak nak pergi ubah. Bagi faham tu, faham mesti faham ketuhanan, jangan faham makhluk. Kita kalau dengar apa? Dengar gelombang. Itu pun mengikut frekuensi kita punya telinga boleh terima. Kita tak boleh dengar semua bercakap. Kita tak boleh dengar kelulut bagi isyarat. Kita tak boleh dengar bunyi gelombang telefon, Celcom, Digi apa tak boleh. Nak dengar tu kena ada alat lain. Telinga kita hanya ada frekuensi yang tertentu. Kita tak boleh dengar malaikat sembang. Kita tak boleh dengar jin cakap. Kalau boleh dengar semua macam mana? Gila kita. Wujudlah tak boleh dengar semua. Allah dengar semua. Dia dengar apa? Dia dengar apa? Sekalian yang ada. Saya nak terus jawab tu. Bahasa Arab apa panggil sekalian yang ada? Semua mawjudat. Semua dia dengar. Tu bila faham macam tu? Allah Ta'ala dengar dia macam tu. Hebatnya Allah Ta'ala mendengar. Kita buat style upil-upil sikit. Hebatnya Allah Ta'ala. Semua dia dengar. Apa yang ada dia dengar. Cahaya pun dia dengar. Betul. Saya punya style macam tu. Sorry nampak kebudak-budakan sikit. Kebudak-budakan pun lantak lah. Janji kau tak faham. Kau sepak lagi. Ni duk ajar serius macam orang tua tapi bengap tak faham tak jadi. Biar macam pupin tapi faham. Kita buat kartun esok kan. Contoh apa? Kartun apa? Islamic media contoh kan. Belajar tauhid macam tu. Buat kartun macam pupin tu tapi belajar tauhid. Cahaya ni Allah Ta'ala ni dengar tau. Ya ke? Boleh ke orang dengar dengan cahaya? Cahaya ada tak ada? Dalam kitab Mata Ibrahim. As-sam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudati. Sama mendengar dan melihat Allah Ta'ala bertakluk dengan sekalian yang ada. Cahaya ada tak ada? Allah dengar cahaya. Warna ada tak ada? Ada. Allah Ta'ala dengar warna. Oh lah, baru perasan hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tulah orang suruh belajar tak mau belajar. Orang suruh mengaji tak mau mengaji. Oh lah. Kita buat kartu pemimpin macam tu kan. Nanti pemimpin pun kita panggil kita dakwah dia sikit suruh dia buat kartu Islamik sikit. Betul mai hak sing tu. Apa gorang duk sembang ni? Tak adalah duk sembang ni. Kita doang belajar tauhid ni. Tauhid, apa itu tauhid? Dalam tu ada dakwah orang kafir lah. Apa cerita ni? Gunakan media untuk dakwah ni saya buat bentuk macam tu lah kan. Tujuan saya lah yang saya nak faham kan apa dia mawjudat tu. Kita tak bisa belajar dengan pelik. Allah dengar cahaya.
Allah lihat bunyi. Masalah dia ada tak ada? Setiap yang ada Allah Ta'ala lihat. Satu, kita tak pelik dengan Allah dengar apa yang dalam hati kita. Dengar. Dalam hati ada suara ke? Allah dengar suara hati kita. Allah tak perlu syarat suara hati lah. Apa saja yang ada semua dia dengar. Quran sebut isyaratnya. Wallahu alim. Alimun bizati sudur. Apa yang zati sudur ni semua ni tu. Kalau sebut Quran satu hal, takluk Quran tu lagi nak faham satu hal. Ini ulama dah buat kesimpulan. Saya boleh syarah tapi sakut nganga je. Ambil lo, awak faham. Maksudnya kita fahamnya ni, kita faham satu formulasi. Semua nak faham sifat Allah Ta'ala, kita dah lalu tujuh dah. Kalau kita buat rumus apa? Kudrat iradat, takluk dengan mungkinat. Jaizat. Lagi, sama basar takluk dengan maujudat. Ilmu dan kalam takluk dengan wajibat, jaizat, mustahilat. Apa kaitan ilmu dengan kalam ni? Apa orang tak nak tahu, semua dia boleh memperkatakan dia. Ilmu mesti, kalam mesti berkaitan dengan ilmu. Allah, dia boleh berkata, dia boleh memperkatakan apa? Dia boleh memperkatakan tentang diri dia. Dia boleh memperkatakan apa tak layak oleh dia. Dia boleh memperkatakan apa saja yang dia sebut ada makhluk. Dulu, kini, selamanya. Satu, ilmu Allah Ta'ala dan kalam dia, tempat takluk dia sama. Macam mana ilmu Allah Ta'ala wajib mustahil harus dia tahu, macam itulah Allah Ta'ala boleh memperkatakan perkara wajib dan mustahil benda yang harus. Perkara wajib maksudnya Allah Ta'ala boleh memperkatakan zat dia, sifat dia. Tapi ada benda yang dia tak cerita lah, tapi di sifat dia nak boleh cerita, dia boleh cerita. Dia boleh memperkatakan benda mustahil, dia kata apa? Wa qalu takhadallahu walada subhanah, apa yang tak layak oleh dia boleh sebut. Pasal apa? Pasal dia tahu benda yang mustahilat. Dan dia boleh cerita makhluk dulu, kira apa, kini, selamanya. Sebelum Nabi Adam apa yang berlaku, dialog malaikat, jin apa, semua dia tahu. Yang alam ni ke alam barzakh, semua dia tahu. Pasal apa? Dia ilmu dia mencakupi jaizat. Tentulah kalam dia pun dia boleh menceritakan dan memperkatakan benda yang jaizat. Kita belajar takluk. Jadi pagi ni kita belajar apa? Belajar sifat ma'ani, sifat wujudi. Kita dia dengan salbi. Salbi menafi perkara tak layak. Ma'ani ni macam mana sabit zat, macam itulah sabit ma'ani. Sabit ma'ani. Dan dia ada 7. Satu je tak ada ta'aluk, yang 6 lagi ada ta'aluk. Kudrat iradat satu geng, sama basar satu geng, ilmu kalam satu geng. Geng tahu mana? Tempat ta'aluk dia sama. Kudrat iradat ta'aluk pada mungkin, sama basar ta'aluk pada mawjud, ilmu dan kalam ta'aluk pada wajib, mustahil, harus. Cuma wajibat, mustahilat, jaizat, mungkinat, itu plural dia. Mawjud singular dia. Takkan singular pun tak faham. Ini buat pasal itu single lagi ke? Single ke plural? Single lagi. Single faham? Bahasa Arab panggil apa single? Mufrad. Plural apa? Jamak. Tasniah plural. Bahasa Inggeris tasniah plural. One book, okay? 2 books. 2 tu plural ke singular? Plural. Bahasa orang putih bodoh, pasal plural singular. Arab mufrad, tasniah jamak. Tasniah dan jamak adalah plural dalam bahasa Inggeris. Mufrad adalah single. Saja kita main singular plural. Belajar Arab sambil-sambil je. Tu wajibat, jaizat, mustahilat, maujudat. Yang tu dia plural yang muannas. Benda plural muannas ni. Dia ada plural yang muzakkar. Dia ada plural yang taksir. Oh, apa benda tu? Bahasa Inggeris tak ada. Bahasa Arab ada. Banyak orang jumpa. InsyaAllah. Itu je pelajaran hari ni. Boleh tangkap? Boleh. Yang tu lah hampa nak kena muzakarah. Dengar tu sambil-sambil main panah tu. Tu jaizat dia. Wajib ke kena? Try ya.
Wajib tak kena? Mungkin. Kena juga? Tetap mungkin, bukan wajib. Tetap mungkin, bukan wajib. Tapi mesti wajib muafakat dengan ilmu Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala. Oh tu best tu. Apa? Praktikkan ilmu tauhid dengan sembah hari-hari. Memang tujuan kita hari-hari nak dapat tauhid. Ini sembang tahu mana. Tengok, aku jadi pemanah antarabangsa esok. Panjang angan, tulul amal, sifat mazmumah. Mampus gitu saja, keren itu ya. Tak jadi apa. Oh, marilah dapat jadi ahli tauhid. Okey, insya-Allah sambungan kita. Summa sab'u sifatin tusamma sifatan ma'nawiyatan, tusamma sifatan. Tak kena. Tusamma sifatin. Ini sifatan ya. Tusamma sifatin ma'nawiyatan. Itu betul? Wahia. Sifatin maknanya, bukan sifatan. Sifatin, bukan sifatan. Ada silap tulisan tu. Macam mana boleh tahu? Ngaji lama sikit. Jumpa di situ. Sambung nanti. Hari ini kita Sabtu minggu kedua, ada jadual kita tak? Kita 9.30 lagi. Ini sama malam lah. Zuhur. Dan kita ada 2 sesi ni. Zuhur tak ada lah. Malam insyaAllah. Sambung sifat ma'nawiyah. InsyaAllah. Ada soal? Allah kuasa untuk buat kiamat esok hari. Pandang pada sebut kuasa, mesti kena faham takluk ni. Kuasa, kudrat. Kudrat mesti takluk benda yang mungkin. Kiamat memang hak Allah Ta'ala nak buat kiamat atau tidak, betul? Dah tentu belum kiamat tak kiamat? Dah tentu belum? Kiamat ada alamat kiamat. Mesti ke ada alamat kiamat? Allah yang tentukan mesti ada alamat kiamat. Nas yang dah sabit mesti ada alamat kiamat. Ada istilah alamat kecil, ada alamat besar. Alamat besar dah ada belum? Belum. Apa alamat besar mula-mula sekali? Matahari. Itu nak mapuh lah tu. Imam Mahdi dulu. Antara 10 tu sebagai ulama sebut ialah Zuhurul Mahdi. Dajjal yang muda lagi, Mahdi dulu. Tengok gaya-gaya Mahdi ni memang dekat dah. Dekat-dekat pun dulu pun orang kata dekat dah. 100 tahun tak jadi apa lagi. Apa nak sebut? Imam Mahdi dulu. Bila Imam Mahdi pun tak ada lagi, kiamat dah esok. Nisbah layak tak dia nak buat kiamat esok? Layak. Tapi kiamat dah esok. Okey, nak bagi tahu, nak maklum dengan apa tu atas soalan kata boleh tak orang Taala buat kiamat esok? Nisbah kuasa dia boleh buat apa dia boleh buat, kun fayakun. Pasal tu mungkinat. Tapi kena faham. Dari satu sudut lagi bab ketuhanan ni, dia ada fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan yang telah dimaklum kepada kita, yang kita wajib beriman dengan benda ghaib ni datang daripada Nabi SAW. Rasulullah takkan dusta sama sekali. Takkan berlaku kiamat melainkan dengan alamat kiamat, dan antara alamat kiamat tu ada alamat besar. Antaranya Zuhur Mahdi. Soal, mungkin tak kiamat esok? Mungkin tak kiamat esok? Mustahil. Pasal apa mustahil? Pula kan orang Ta'ala kuasa. Ya, kita tak menafikan kuasa orang Ta'ala. Tapi kuasa orang Ta'ala tak takluk dengan benda-benda mustahil. Betul? Mustahil tak dia mungkin janji? Allah mungkin janji ke? Mustahil lah. Jadi kiamat dah esok. Pasal apa? Dia dah janji tak akan berlaku kiamat melainkan ada tanda-tanda ada. Dan antara tanda dia tanda besar, 10 tanda besar tu. Antaranya Zuhur Mahdi. Dajjal dah belum? Dah turun belum? Dah ada Dajjal belum? Belum. Kiamat dah esok. Kiamat dah esok. Nak bertaruh? Main judi pula lagi. Nak jadi haram jadah pula main judi. Kiamat dah esok.
Mustahil. Bukan harus ya. Harus tu hukum asal. Tapi jadi mustahil pasal iktibar dengan janji Allah Ta'ala. Yang tu yang dia ada pelajaran lain kena mengaji. Jangan mengaji bodoh-bodoh ya. Apa dia? Ada dia panggil, ada mustahil. Mustahil li ghairih. Kalau sekarang kitab. Ada benda mustahil dengan sebab benda lain. Bukan dia zati mustahil. Tapi mustahil li ghairih. Mustahil aridi. Mustahil yang mendatang. Pasal apa mustahil? Pasal memang dah janji tak akan berlaku perkara tu. Jadi nisbah Allah Ta'ala nak buat kiamat, boleh je buat kiamat esok. Soal prinsip yang sama. Boleh tak Allah Ta'ala buat Nabi Muhammad seorang lagi? Ataupun boleh tak Allah Ta'ala lantik Rasul Melayu untuk selamatkan bangsa Melayu yang sedang berpecah gila macam ni? Nak tunggu pilihan raya je ni, surut sikit angka COVID tu, pilihan raya lah ni. Janjinya gitu. Perlu tak? Boleh tak Allah Ta'ala bangkitkan Rasul Melayu, selamatkan bangsa Melayu? Agak-agak jadi tak? Kenapa? Bukan harus ke? Kuasa Allah ikut dia. Dia nak nanti Nabi Melayu, tak Melayu. Macam tu kan? Jawab macam tu kan? Bengap jawab gitu. Pasal apa? Nabi ni penutup Nabi dan Rasul. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Nabi baru lantik takkan ada. Takkan ada lah Nabi Melayu. Ada oleh hukum bunuh. Tapi jangan lagi bunuh. Tu kerajaan kena bunuh. Kerajaan tak boleh bunuh, tukar kerajaan tu, ambil kerajaan lain. Dia kerajaan bengap. Kerajaan tak faham syarak. Okey. Boleh faham saya sebut apa? Saya sebut apa tu? Boleh ada Nabi lagi daripada Nabi Muhammad? Benda yang mustahil, walaupun kuasa Allah Ta'ala pada asalnya, tapi bila yang tu dah janji, dah mandatory, datang Nabi, akan jadi macam tu. Boleh? Faham? Saya jawab soalan tu, nisbah hari jadi kiamat tu. Soal pula, ke Allah Ta'ala, bila dia kuasa, dia ikut dia, dia nak naik ke, nak turun ke, dia nak duduk di arah ke, nak duduk dekat kita ke, nak duduk luar arah ke, nak duduk ke langit dunia ke, nak turun, nak naik ke, nak pergi mari ke, ikut dia macam tu kan. Oi, tu huraian siapa? Itu huraian Wahhabi. Itu huraian mengikut zahir nas. Soal gini pula, kalau dia Tuhan, perlukah dia pergi mari untuk buat satu? Perlukah dia turun untuk buat satu, turun naik? Kalau dia Tuhan, perlukah dia untuk duduk di arah? Okey, kalau itu, bolehkah Allah Ta'ala duduk di arah? Subhanallah. Mungkinkah dia duduk di arah? Subhanallah. Mungkinkah dia naik turun? Dia tak perlu arah, tak perlu naik turun, dia tak perlu pergi dan datang. Yang tu bukan istilah dia. Ikut Allah Ta'ala lah, dah dia buat langit ni, dia naik turun kan. Kalau itu bagi satu soalan tambahan kan dia. Kalau dia kata, ikut Allah Ta'ala, dia nak naik turun, dia nak duduk di arah kan. Bukan, boleh macam ni. Allah dia buat isteri seorang layak untuk dia. Isteri Tuhan lah. Takkan isteri kita. Isteri Tuhan. Dia buat satu isteri yang layak kan dia. Boleh tak? Takkan kot. Dia kuasa Nampak? Tak mungkin. Tu tak mungkin. Kenapa mu kata mustahil? Bagi dia hujah tu. Bagi dia cerdik tu. Kalau dia cerdik itu, cerdikkan satu lagi kat dia. Mustahil dia duduk di arah. Kaedah mengaji ni, kaedah berkelahi dengan orang. Puan dia dari marah kan. Lajak kan di atas faham dia tu. Allah boleh buat arah. Allah boleh duduk di arah. Allah bolehlah buat isteri untuk dia buat isteri. Ya. Inilah ajak ni. Okey, hang terlajak tak? Isteri tak boleh, tapi arah boleh. Kenapa hang kata isteri tak boleh, arah boleh? Arah bukan makhluk, isteri bukan makhluk ke? Tidak. Betul? Kalau hang kata arah boleh, Allah Ta'ala buat arah, dia boleh ikut dia. Dia nak duduk di arah, ikut dia. Dia nak buat bini dia. Kalau dah bini, anak. Betul dah dia duduk di arah. Tak dia duduk tu, dia berhajat, dia perlu. Dia duduk tapi tak perlu. Tu dia bini, dia tak perlu. Dia bini ya.
Betul tak? Orang macam tu kena lajak macam tu lah. Tak betul cara berfikir tu. Jadi yang tu ada disiplin akli yang perlu diselesaikan. Maksudnya yang tu yang kalau dia hujah dengan Quran pun, Quran tu kena bagi selesai. Tak boleh dengan satu ayat lah. Yang tu ada disiplin lah. Sekali lalu saya sebut lah jawapan tu rasanya. Nak menunjukkan bahawasanya memahamkan Allah Ta'ala buat kiamat esok. Allah Ta'ala ikut dia nak naik turun, nak pergi mari. Ikut dia nak duduk di arah ke tak duduk di arah ya. Lajak kan bagi satu lagi. Ikut dia kalau gitu nak beristeri atau beranak. Ikut dia nak bagi dia mati. Kami kaze. Kami kaze. Lepas dia bagi makhluk semua binasa macam mana? Dia binasakan dengan diri dia sekali. Habis semua apa pun tak ada. Haruh kan tu. Dia kuasa dia buat gitu. Kepala hatamu. Bodoh bengap terang mana langsung. Dia. Orang macam tu bagi lajak dia fikir tu. Biar dia lajak. Tengok dia jawab tu nak. Bagi dia cerdik je. 2 jam pun 2 jam sembang dengan dia. Sekali lalu gitu rasa saya jawab soalan. Mustahil benda tu kalau ikut. Subhanallah. Lain? Bismillah. Ridatika kama nawartal arda min syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midad kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.